Kesempatan dan kemampuan dapat melihat alam yang dihuni oleh makhluk halus adalah pengalaman yang tidak mungkin dapat dilupakan seumur hidup. Apatah lagi langsir dan jin termasuk puteri 7 yang dianggap oleh setengah orang adalah puteri bunian yang tercantik. Segalanya bermula ekoran kemalangan motosikal yang ditunggang oleh wartawan CRTV bersama isteri pada petang 26 Oktober tahun 2003, iaitu sehari sebelum seluruh umat Islam di negara ini akan menyambut kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 2003. Pada tarikh berkenaan, wartawan CRTV bersama isteri menuju ke destinasi yang dihajatkan, iaitu ke Pasar Siti Khadijah, Kota Baru Kelantan, dan pusat membeli belah yang berhampiran untuk mendapatkan barangan yang patut untuk tujuan bersahur, di samping membeli barangan keperluan dapur termasuk pakaian untuk anak-anak sebagai persiapan menyambut Aidilfitri pada tahun berkenaan. Semasa bertolak dari rumah, cuaca pada hari itu agak cerah dan orang ramai juga kelihatan berpusu-pusu ke pasar dan pusat membeli belah sebagai persiapan untuk tujuan yang sama. Selesai membeli segala keperluan, penulis pun bertolak pulang. Namun dengan tidak semena-mena cuaca berubah menjadi gelap. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan jalan menjadi basah dan licin. Perjalanan pula menjadi lambat apabila kebanyakan kenderaan yang berada di jalan raya memperlahankan pemanduan. Tambahan pula bilangan kenderaan juga agak luar biasa banyaknya pada hari itu. Penulis dan isteri turut kebasahan biarpun baju kalis air, yakni baju hujan yang dipakai untuk mengelak dari terkena hujan. Apabila tiba di salah satu selekoh di Jalan Teliput, Kota Baru Kelantan untuk masuk ke Jalan Maktab Sultan Ismail Petra atau Jalan SIC Lama, Kota Baru yang didakwa sering berlaku kemalangan parah di kawasan itu, bahkan sering dilalui oleh penulis untuk ke pejabat. Dengan tiba-tiba motosikal yang ditunggang terbabas betul-betul di atas garisan berkembar. Penulis tercampak ke sebelah kanan jalan menghala ke Jalan Kuala Kerai, Kelantan, manakala isteri pula terduduk di ke sebelah kiri jalan menghala ke Jalan Sultan Yahya Petra atau Lundang, Kota Baru Kelantan. Motosikal yang ditunggang oleh penulis pula terbalik betul-betul di atas garisan berkembar itu. Namun syukurlah motosikal terbabit dapat dihidupkan. Apa yang menghairankan penulis, lazimnya apabila berlaku kemalangan mengejut seperti itu, sudah tentu mangsa kemalangan akan dilanggar kenderaan lain yang lalu lalang di jalan terbabit. Namun penulis dan isteri terselamat dari insiden berkenaan walaupun mengalami luka dan patah gigi. Setibanya di rumah, penulis cuba mengimbas kembali kemalangan yang berlaku itu memang tidak masuk akal dan merasakan seperti ada sesuatu yang tidak kena. Kemungkinan terdapat satu benda tegap yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar yang menghalang pergerakan. Jika sebaliknya, kemalangan itu tidak mungkin berlaku kerana motosikal yang dipandu penulis bukannya laju. Tanggapan penulis ada kebenarannya. Ini kerana 3 hari selepas kemalangan itu, penulis telah dikunjungi oleh satu makhluk yang berwajah hitam, berkepala botak, memakai kain bercorak kotak hijau dan putih tanpa memakai baju. Kelihatan dengan jelas puting pusatnya sebesar ibu jari sedang memerhatikan ke arah penulis. Dia memperlihatkan seluruh tubuhnya yang gempal serta berwarna coklat tua kehitaman, berkaki ayam namun tidak kelihatan dengan jelas wajahnya. Mungkin penulis telah melanggar atau memijaknya yang membuatkannya berasa sakit dan marah lalu bertindak menemui penulis. Di antara sedar atau tidak pada ketika itu, penulis sedang berhadapan dengannya bukannya di rumah, sebaliknya di selekoh tempat berlakunya kemalangan tempoh hari. Kami berdiri menghadap antara satu sama lain. Suasana di situ agak gelap dan luar biasa kerana tiada sesiapa di kawasan itu selain kami berdua sahaja. Penulis bertanya kepada makhluk berkepala botak itu, kenapa penulis dibawa ke situ? Makhluk halus itu menyatakan bahawa penulis telah mengganggu tempat tinggalnya, iaitu penulis telah memijak bahagian belakangnya ketika dia meniarap di situ. Namun penulis memarahinya kerana penulis memang tidak nampak dia tidur di kawasan terbabit dan memintanya tidak lagi tidur di situ atau berambus saja dari laluan yang sering digunakan oleh penulis setiap hari. Selang 3 hari kemudian, kejadian yang sama berulang lagi. Penulis dan makhluk berkepala botak berdiri berhadapan di antara satu sama lain. Namun,
kami tidak bersuara sepatah pun. Namun, seminggu kemudian, kediaman penulis tiba-tiba dikunjungi oleh seorang pemuda yang agak kacak, di mana wajahnya dan tubuhnya agak kurus dengan mengenakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih serta berkotak halus dengan garisannya agak tebal, di samping mengenakan seluar Yankee ala tahun 60-an berwarna coklat kemerah-merahan. Dalam pemerhatian, penulis dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan kehadirannya itu. Lalu penulis mencabar supaya makhluk berkenaan tidak menghampiri penulis. Namun makhluk itu tetap dengan pendiriannya untuk mendekati penulis. Penulis membentak dan memberi amaran agar tidak menghampiri penulis, tetapi amaran itu tidak dipedulikan sehingga memaksa penulis melakukan azan. Sebaik sahaja azan dilakukan, hayya 'alal falah, tiba-tiba pakaian yang dipakai oleh makhluk halus itu habis tertanggal semuanya sehingga menampakkan kemaluan. Dengan malunya, makhluk itu cuba menutupnya kerana penulis melihat dengan jelas anu yang terpampang di mata penulis. Kemudiannya penulis didatangi pula dua makhluk halus yang berbeza pada 10 hari yang berikutnya. Salah satunya berkepala botak yang pernah berhadapan dengan penulis sebelum ini, manakala makhluk yang satu lagi kelihatannya memakai mahkota yang indah dan berjubah hitam seperti imam atau seorang raja, memperlihatkan baju yang agak mewah yang dipakainya. Kedua-dua makhluk itu memegang kedua tangan penulis menyebabkan penulis meronta-ronta untuk melepaskan diri, tetapi tidak berjaya sehinggalah penulis terpaksa melakukan azan, barulah makhluk itu gaib. Pada hari berikutnya, penulis dan isteri telah dibawa ke sebuah alam yang agak begitu asing yang tidak pernah penulis masuki. Di situ terdapat pohon-pohon yang tersusun indah, rumput renek, air yang mengalir tenang, seolah-olah di salah sebuah sawah padi yang ditinggalkan. Penulis memberi nasihat kepada isteri agar tidak melampaui sempadan di satu kawasan yang agak pelik dibimbangi akan ditimpa sesuatu musibah. Namun penulis dapat rasakan makhluk tersebut mengikuti kami dari belakang sehinggalah makhluk itu berjaya memintas kami lalu terlanggar penulis. Penulis dapat rasakan tubuhnya terlalu gagah dan tegap, pejal, keras dan kukuh sehingga penulis terjatuh. Pada malam-malam yang berikutnya pula, penulis tiba-tiba dapat melihat 7 gadis cantik. Pada fikiran penulis, mungkin Putri Bunian melihatkan rupa parasnya yang agak gempal dan berisi. Putri yang nombor 6 agak cantik berbanding yang lain-lainnya. Kesemuanya berpakaian baju lengan panjang agak ketat dan berseluar jeans berwarna biru lusuh seperti pakaian manusia biasa. Semasa ketiadaan penulis pada pagi esoknya, isteri penulis memaklumkan Putri 7 itu telah hadir ke rumah penulis jam 9.30 pagi. Ini dapat dirasakan oleh isteri penulis menerusi hembusan angin yang berbau harum dan nyaman di dalam rumah sebanyak 3 kali. Oleh kerana peristiwa pelik itu berlaku silih berganti, malah boleh dikatakan hampir setiap malam, penulis meminta seorang pengamal rawatan tradisional warisan pusaka Tok Kenali dan Abjad Kelantan yang juga mahir dalam urutan dan plesi Aziz Haji Daud atau Bang Aziz untuk mengurut tubuh penulis yang berasa tidak selesa akibat kemalangan tempoh hari itu. Penulis menceritakan kepadanya peristiwa bagaimana beberapa makhluk berkepala botak dan seorang lain memakai mahkota di atas kepalanya selepas kemalangan itu. Menurutnya, makhluk berkepala botak itu adalah jin bukan Islam. Manakala makhluk yang mempunyai mahkota di atas kepalanya adalah Raja Jin Islam dan kawasan kemalangan itu memang sering berlaku kejadian nahas sehingga ada yang maut kerananya. Malahan sering juga kelihatan makhluk aneh sedang berkeliaran di kawasan terbabit setiap kali malam menjelang. Menurutnya, hanya orang yang kuat jiwanya dan mempunyai ilmu rohani akan dapat melihat rupa paras makhluk halus. Malahan Abang Aziz berpendapat penulis telah menjurus ke arah itu. Pada tahun 2004, penulis dapat melihat rupa paras makhluk halus secara total dan boleh berbicara dengan makhluk terbabit. Semenjak dari saat itu, jugalah keluarga penulis, iaitu isteri penulis dan anak-anak dapat melihat, merasakan kehadiran makhluk halus, malah dapat mendengar bunyi kehadiran makhluk berkenaan. Semenjak dari peristiwa khas itu, penulis berkesempatan melihat rupa paras seorang perempuan cantik yang memakai miniskirt hijau muda dengan jelas pada 10 Ogos tahun 2005, iaitu di rumah penulis pada jam 3 pagi selepas Qiyamul Lail dan ketika menikmati udara malam di hadapan rumah. Perempuan muda itu kemudiannya
melangkah perlahan-lahan lalu gaib di tengah-tengah jalan di hadapan rumah yang keenam itu. Seminggu selepas dapat melihat perempuan cantik itu, penulis dapat melihat kucing hitam aneh bermata merah ketika hujan renyai-renyai sewaktu menghantar anak lelaki penulis ke sekolah tuition jam 8 malam. Malah pada malam yang sama, penulis terlihat daun kelapa berbentuk es terbalik yang memancarkan sepasang mata bersinar setelah disuruh dengan lampu. Malahan pada jam 3.30 pagi esoknya, penulis terlihat langsuir yang terbang dari sebatang pokok stol di hadapan rumah jiran lalu gaib di atas bumbung rumahnya. Manakala pada bulan September tahun 2005 pula, ketika penulis bersama isteri dan anak-anak sedang mengadakan operasi mencuci longkang tersumbat berhampiran rumah jiran, penulis terpandang sebuah motorkar seiras Toyota model lama berwarna merah belang bercampur putih susu yang diparkir bersebelahan sebatang pokok kelapa yang arah hadapannya sedang menghadap ke arah penulis. Waktu itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Penulis meminta anak-anak supaya masuk ke dalam rumah dengan segera dan tidak lagi bermain di luar rumah. Pada malam yang berikutnya, penulis dapat menghidu bau kari seperti ada yang sedang memasak. Kejadian itu berlaku di antara jam 2 hingga 3.30 pagi. Dengan tidak disangka-sangka, penulis dapat melihat majlis kenduri besar-besaran yang dilakukan oleh makhluk berkenaan. Menariknya, pakaian yang dipakai oleh makhluk terbabit seperti manusia juga, iaitu bagi lelaki bersongkok dan sepasang baju Melayu yang mempunyai samping. Manakala bagi wanita yang isterinya pula memakai sepasang baju kurung sedondong dengan suaminya. Salah satu keluarga makhluk halus terbabit yang selesai menikmati hidangan dalam majlis mereka di mana suaminya memakai baju berwarna merah jambu dengan tiba-tiba bertanya isterinya tentang anak perempuannya yang didapati hilang. Isterinya memberitahu bahawa anaknya itu sedang bermain-main dengan penulis. Penulis memberitahu anak kecil itu supaya mendapatkan abah dan mamanya kerana ibu dan bapanya dalam kebimbangan. Anak kecil itu menggosok betis penulis lalu berlari ke arah ibu dan bapanya sambil melambai-lambai. Manakala pada 1 Januari tahun 2006 pula, penulis sekali lagi nahas apabila motosikal milik penulis sendiri seolah-olah melanggar sesuatu yang tidak kelihatan di jalanan bersebelahan dengan benteng jalan yang menghala ke Wakaf Siku dan Jalan Kebun Sultan berhampiran Milen Shopping Center dan Hotel Renaissance pada jam 8.08 malam. Motosikal yang ditunggang oleh penulis tiba-tiba terbalik dan penulis terpelanting tetapi jatuh dengan agak baik. Hairannya, motosikal penulis yang terbalik itu tiba-tiba melambung ke seberang benteng jalan. Namun hairannya, tiada sesiapa pun yang perasan dengan kejadian itu walaupun kelihatan beberapa restoran memang dipenuhi orang ramai yang sedang menikmati makan malam. Apatah lagi nahas itu juga bersebelahan dengan kenderaan yang sedang berbaris panjang sementara menunggu lampu isyarat merah bertukar hijau. Penulis kemudiannya bangkit lalu melihat dahi penulis luka dan berdarah akibat terkena cermin topi keledar. Dengan tiba-tiba penulis dapat melihat seorang remaja lelaki yang memakai baju T tanpa kolar berbunga biru muda agak lusuh dengan tiba-tiba meluru ke arah penulis dengan motosikal Honda Class 1 berwarna biru seolah-olah ingin membantu penulis. Penulis memberitahunya tiada apa-apa yang berlaku lalu mengangkat motosikal penulis yang terbalik dan melambung di seberang benteng jalan itu. Setelah dapat menghidupkan enjin motosikal, penulis memandu mengikuti remaja terbabit. Sewaktu tiba di sebuah lampu isyarat di hadapan bangunan Milen Shopping Center, dengan tiba-tiba remaja lelaki terbabit gaib di situ. Fahamlah penulis bahawa remaja lelaki tersebut juga makhluk halus yang menjelma dalam rupa manusia. Selepas kejadian itu, pada 11 September tahun 2009, penulis mengalami dua kejadian nahas, iaitu nahas di Jalan Tengku Maharin Puteri dan di sebuah bangunan Wisma Ibrahim Ansas Wakaf Siku, iaitu di hadapan Syekh Amin bin Berhad. Apabila penulis dapat melihat remaja lelaki makhluk halus sedang melintasi penulis. Selepas itu, pelbagai kejadian lain dapat disaksikan dengan jelas. Antaranya, penulis sempat melihat 4 wanita sedang membawa obor api di kampung penulis ketika penulis pulang ke kampung pada tahun berkenaan.
rupa-rupanya makhluk berkenaan telah menjadikan laluan ke rumah ibu penulis di kampung Terbabit sebagai perkampungan mereka. Terakhir sekali, barulah penulis dapat melihat lembaga puteri yang memakai kain tudung berwarna merah darah dengan memakai sepasang baju kurung medan berwarna hijau muda. Mungkin itulah ketuanya. Kejadian itu berlaku pada jam 11.30 malam. Sehingga kini, penulis sering melihat beberapa makhluk halus yang menggunakan laluan di hadapan rumah penulis. 2 kali penulis dapat melihat salah seorang guru agama sedang membawa kitab agama berjalan perlahan kemudiannya gaib di penghujung jalan. Selain dapat melihat kanak-kanak sekolah rendahnya yang memakai baju berwarna putih dan berseluar biru muda pendek turun dari sebuah van seperti Nissan Vanette yang agak lusuh di hadapan rumah penulis. Sementara di dalam rumah pula, penulis juga dapat mengenal pasti bahawa beberapa kitab agama seperti tafsir Al-Quran serta Sahih Bukhari sering digunakan oleh makhluk halus Terbabit kerana didapati cara kitab berkenaan diletakkan agak berbeza dengan keadaan asal. Bahkan beberapa kali isteri penulis perasan kerusi hitam yang sering diduduki oleh penulis telah digunakan oleh makhluk berkenaan di waktu siang hari apabila didapati kerusi berkenaan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menunjukkan makhluk berkenaan sedang berada di atas kerusi tersebut. Terbaru iaitu pada 10 Mac tahun 2012, penulis dapat memasuki sebuah kota bunian di mana kota berkenaan berwarna hitam seperti dibina dengan gua batu kapur. Perjalanan yang dirasai oleh penulis dari Kota Baru ke Pasir Mas itu ternyata sebuah tempat berkaitan dengan landasan kereta api di Bandar Pasir Mas, Kelantan dan berhampiran dengan sebuah balai polis. Di situ adalah sebuah kota yang dimaksudkan. Penulis dapat melihat dengan jelas kebanyakan yang memandang ke arah penulis adalah golongan remaja lelaki dan dari raut wajah hampir sama dengan manusia, tetapi pakaian mereka lebih cantik lagi berbanding dengan manusia. Manakala pada 4 April tahun 2012 pula, penulis dengan tiba-tiba dibawa oleh seorang agak berusia dalam kategori warga emas ke sebuah hutan yang kelihatannya agak kering kerana sudah agak lama hujan tidak turun. Kejadian itu berlaku jam 9.30 malam, ini waktu alam manusia, dan siang hari di alam bunian. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai penghulu bunian dan beliau memberitahu bahawa beliau mempunyai ramai tuk guru. Memang bertuah dapat bertemu dengan penghulu bunian kerana jarang manusia dapat melihatnya. Tetapi kesempatan dapat melihat penghulu bunian ingin dikongsi oleh penulis bahawa penulis memberitahunya bahawa penulis juga mempunyai ramai tuk guru. Lalu penulis memberitahunya satu persatu. Tetapi apabila penulis menyebut Maha Guru Sultan Aulia, dengan tiba-tiba penghulu bunian itu terus gaib. Esoknya, penulis menghubungi pengamal rawatan tradisional warisan pusaka Tok Kenali dan Abjad Kelantan, Abang Aziz, memberitahu hal berkenaan. Kata Abang Aziz, rugilah memperkenalkan nama Maha Guru kerana tidak dapat berceloteh lebih panjang. Sebab kata Abang Aziz, memang sukar untuk menemui dan berbicara dengan penghulu bunian kerana pangkatnya agak mulia di kalangan pengikut. Pengikutnya sendiri amat sukar untuk berjumpa dengannya. Justru banyak lagi pengalaman yang dialami oleh penulis yang tidak dapat dinyatakan satu persatu dan penulis dapat mengecam di alam manusia bahawa makhluk halus sememangnya semakin ramai datang ke alam manusia. Bagi penulis, pengalaman dapat melihat rupa paras makhluk halus memang sukar dilupakan. Apatah lagi keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mata kasar manusia dapat melihat makhluk yang tidak kelihatan oleh sesetengah orang adalah sesuatu yang agak luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu segala-galanya.